Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Telah tersebar berita di kalangan ahli kitab. Hampirnya zaman kelahiran nabi terakhir di dalam kitab-kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka. Perkara ini dinyatakan juga oleh Al-Quran. Di antaranya, artinya banyak kenyataan disebut dalam Quran, bahkan dalam kitab-kitab agama samawi, semestilah agama yang tidak samawi pun, berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Sebelum berlakunya hari kiamat, ditamakkan dunia, Allah Ta'ala zahirkan Nabi akhir zaman. Dia beritahu terlebih dulu kepada semua Nabi-Nabi zaman dahulu. Di antaranya firman Allah, وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Surah Al-A'raf ayat 155 hingga 157. Maksudnya, dan Musa, yang Nabi Musa alaihi salam telah memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang oleh gempa yang kuat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki, tentulah engkau telah binasakan mereka dan aku sejak dahulu lagi. Apakah engkau membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kami? Itu hanyalah ujian dari engkau. Engkau sesatkan dengan ujian itu akan sesiapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi keampunan, dan tuliskanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali kepada engkau bertaubat." Allah berfirman, "Seesaku akan aku timpakan ke atas sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku kepada sesiapa yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yaitulah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman.
Mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurah dan Injil yang di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, kebajikan, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikut cahaya yang datang, yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayatnya mengisahkan Abu Nabi Musa AS memilih 70 orang yang terbaik di kalangan kaumnya untuk bertaubat kepada Allah setelah Bani Israel melakukan berperang sampai mati-mati ke diri nak menegakkan Islam. Adapun kaum Nabi Musa diselamatkan dengan mukjizat tongkat Nabi Musa AS dengan cara yang mudah. Bila mereka diburu oleh Firaun, Allah Ta'ala suruh Musa memukul tongkat di Laut Merah. Terbelah laut menjadi lorong-lorong, lebuh-lebuh, raya yang luas, boleh dilalui oleh Bani Israel, 17 lorong. Mereka selamat. Sebaik saja mereka sapa di seberang sana, Fir'aun dan bala tentera mengejar di belakang. Sebaik saja Fir'aun dan tentera yang ramai itu sampai di tengah laut, laut dikembalikan semula pada asalnya. Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bermunajat di Gunung Tur Saina untuk diserahkan kepadanya kitab Taurah. Ditinggalkan Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Tiba-tiba Bani Israel menyembah lembu. Bukan lama sangat, tinggal 40 hari je. 40 hari je. Lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa pada pertolongan Allah. Ditipu oleh Samiri yang membuat patung lembu daripada emas. Berlaku perkara luar biasa, menyebabkan mereka menyembah lembu. Lupa akan Allah Ta'ala. Nabi Musa balik dalam keadaan mereka menyembah lembu dan Musa sangat marah. Kita tahu kisahnya. Dan Allah Ta'ala menghukum mereka supaya mereka membunuh di antara satu sama lain. Disebut dalam Al-Quran. Hukumannya supaya mereka berperang sesama sendiri, bunuh antara satu sama lain, berlawan. Ini ajar kerana mereka lawan nikmat Allah Ta'ala. Mereka tak tahan tengok anak beranak digelapkan. Mereka tikam-nikam, ramai yang mati bergelempangan. Kemudian Allah Ta'ala memilih, Allah Nabi Musa pilih 80 orang daripada yang baki ini untuk memunajat kepada Allah. Dipilih yang terbaik untuk memunajat kepada Allah, memohon taubat. Nabi Musa pun pergi dengan 70 orang yang dipilih ini dan bermunajat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah. Mengikut kitab-kitab tafsir, Allah Ta'ala mendatangkan awan. Nabi Musa masuk dalam awan itu. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Allah Ta'ala lindungkan Bani Israel, tak nampak, dihijabkan. Nabi Musa tak nampak oleh mereka. Mereka mendengar saja, dengan Allah Ta'ala membuka untuk mereka mendengar. Nabi Musa mendengar kata-kata Allah Ta'ala. Setelah dihilangkan awan itu, Nabi Musa keluar balik. Mereka minta nak tengok Allah Ta'ala, nak tengok baru percaya. Menyebabkan mereka disambar peti. Kerana mereka minta benda yang tidak patut, yang tak layak bagi mereka nak tengok Tuhan. Mereka tak layak. Nanti hari kiamat Allah jangan tengok lagi lah ni. Jangan tengok lagi. Allah Ta'ala letakkan hijab, lindung.
Kalau dibuka hijab ini, iaitulah cahaya yang melindungi antara hambanya dengan Allah. Nescaya semua yang dilihat oleh Allah Ta'ala jadi abu habis. Kerana tak tertanggung dengan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba Bani Israel minta nak tengok Tuhan. Menyebabkan mereka disambar peti. Dimatikan. Dicabut roh mereka. Nabi Musa yang sedar berdoa kepada Allah Ta'ala, bertaubat. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Inna hudna ilaik. Wahai Tuhan, kami bertaubat kembali kepada petunjuk-Mu. Hudna ilaik. Setengah ulama mengatakan perkataan hudna ilaik ini lahirnya perkataan Yahudi. Hudna ilaik, Yahud, orang Yahudi. Ada ulama mengatakan Yahudi ini berarti Yahuda, nama salah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Itu khilaf, masalah nama saja. Nabi Musa bermunajat, minta Allah Ta'ala ampunkan, mereka dihidupkan semula. Dihidupkan semula, ini kuasa Allah Ta'ala. Dihidupkan semula, Nabi Musa minta ampun, minta maaf dengan Tuhan, dengan sebab perbuatan orang-orang yang bodoh. Nabi Musa minta supaya diberi rahmat yang melimpah ruah. Rahmat yang melimpah ruah. Dia beri kebaikan dunia dan akhirat. Ada kerana mereka minta kebaikan yang tidak pernah diberi kepada sesiapa pun. Sesiapa pun. Lalu Allah mengatakan, aku akan beri kepada yang lain daripada kamu, iaitu umat Nabi akhir zaman, yang dibangkitkan oleh Allah, iaitu Muhammad, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis. Nabi ini tak tahu membaca dan menulis, tetapi ada ilmu. Ada ilmu. Ilmu yang diberi oleh Allah. Ilmu yang luar biasa. Walaupun dia tak tahu membaca, yang pentingnya ilmu. Orang lain ada dapat ilmu, kena baca dan menulis. Kalau tak tahu baca dan menulis, tak boleh ilmu. Adapun Muhammad SAW dapat ilmu dengan tidak tahu membaca dan menulis. Ini istimewa. Untuk menunjukkan Quran adalah mukjizat daripada Tuhan. Akan zahir Nabi yang mukjizatnya Al-Quranul Karim diberitahu di dalam kitab Taurat. Disebut dalam kitab Taurat. Mengikut satu riwayat hadis yang sahih. Di zaman Nabi SAW, Nabi ziarah seorang Yahudi yang sakit. Seorang pemuda Yahudi yang sakit. Nabi ziarah. Iakah ceritanya? Mereka baca kitab Taurat untuk berubat. Macam orang kita lah baca Quran, baca Yasin, baca Quran untuk berubat. Mereka baca kitab Taurat untuk berubat orang sakit. Lalu Nabi kata, mu tahu tak dalam kitab ni ada sebut aku. Nabi kata ke orang Yahudi, kamu tahu tak dalam kitab ni ada sebut aku. Dalam kitabmu ada sebut dengan aku, Nabi akhir zaman. Lalu ayah dia kata, tak ada sebut. Anak dia yang sakit ni terus bercakap, ayah bohong dia. Sebenarnya ada disebut dalam kitab ini. Ada sebut dalam kitab ini tentang Rasulullah. Lalu anak dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, depan orang-orang Yahudi. Yang mati selalu. Lalu Nabi memerintah sahabat dia ambil orang muda ni, tanam di kubur orang Islam. Tanam kerana dia mati sebagai seorang Islam. Ini disebut dalam hadis. Dalam kitab hadis. Menunjukkan bahawa kisah kedatangan Nabi SAW disebut di dalam kitab-kitab zaman dulu, di antara kitab Taurat. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Surah As-Saff ayat 6. Maksudnya, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasul Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang akhir di kalangan Bani Israel, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang diutuskan berkaum Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat, kitab yang dipuji oleh orang Yahudi. Namun orang Yahudi membunuh nabi-nabi yang ramai, ulama-ulama yang ramai. Mereka lawan kitab Allah. Akhirnya Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihi salam sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa diberi kitab Injil untuk menasahkan beberapa hukum yang ada dalam Taurat dan mengekalkan beberapa perkara yang ada dalam kitab Taurat. Di antara yang dikekalkan itu ialah berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memberitahu kepada Bani Israel akan zahir Nabi akhir zaman, nama dia Ahmad, yang terpuji. Muhammad, Mahmud, itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpuji. Disebut dalam bahasa masing-masing. Termasuklah dalam Bible, dalam Injil yang dibaca pada hari ini, ada perkataan orang yang dipuji, yang akan dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa sebut. Nabi Isa ni ialah Rasul kepada Bani Israel, bukan pada orang Cina, orang India, Bani Israel. Tapi hari ini duk pakai ikut Kristian. Kononnya ikut Nabi Isa alaihi salam, meninggalkan Taurat, meninggalkan ajaran yang sebenar. Nabi Isa juga memberitahu yang sebenar, di antaranya ialah kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 146. Maksudnya, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni Taurah dan Injil, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalinya, yakni mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ulama-ulama ahli kitab ni tahu bukan saja nama Muhammad SAW, bahkan tahu tanda-tanda yang ada pada tubuh Muhammad SAW. Macam seseorang mengenal tanda-tanda yang ada pada tubuh anak-anak mereka sendiri. Sampai begitu benar? Begitu sekali detailnya. Banyak riwayat-riwayat mengesahkan untuk menafsirkan ayat ini. Di antaranya Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berasal daripada Parsi, Iran. Asal dia agama Majusi. Akhirnya dia masuk Kristian. Mengaji dengan padri. Padri memberitahu pada dia akan zahir Nabi akhir zaman. Barangkali sudah tiba masanya, ataupun dah dekat, ataupun dah tiba masanya, kerana sudah ada tanda-tanda. Lalu Salman al-Farisi belajar dengan padri ini dah tua mati. Dia tanya, saya nak belajar kat mana pula kalau Tok Guru mati? Dia suruh pergi kat belah Syam, belah mana. Dia pun pergi di gereja. Tiba-tiba tengok padri duduk ambil upah taubat. Ramai padri ni duduk ambil upah. Orang minta ampun dosa, ambil upah. Padri ambil upah, ambil pitih. Padri ni kerja. Kalau orang buat dosa, boleh pitih ke padri. Duduk main lagu tu. Ini kerja, di antara kerja-kerja yang mengaruh, menyembunyikan kebenaran. Dalam agama tu ada padri yang betul,
Dia tanya padri yang betul, memberitahu perkara yang sama. Apa yang padri yang pertama tadi. Akhirnya Salman Al-Farisi sapa ke Madinah. Diatur oleh Allah Ta'ala. Bekerja dengan orang Yahudi. Kebun khema orang Yahudi ramai di Madinah. Kerja ambil upah naik buah khema. Naik buah khema, pilih hak masuk. Itu kerja Salman Al-Farisi. Kebetulan masa itu berlaku hijrah Nabi SAW. Nabi hijrah. Lalu Salman duduk tengah kerja, dengar tuang kebun tu bercakap. Tuang kebun ni ialah ulama Yahudi, pemimpin Yahudi. Beritahu ada orang mari berhijrah, dia mengaku, dia kata dia jadi Nabi. Dia jadi Nabi. Lepas tu seorang-seorang tanya, ya sungguh tak? Ya, dia kata ada tanda sungguh. Dah kita ikut, tak boleh ikut. Kalau ikut, jatuh pakak kita. Hilanglah pengaruh kita. Duk takut ke pengaruh. Duk takut ke pakak, takut ke benda. Takut pada habuan dunia saja. Lalu Salman Al-Farisi yang sudah mempelajari tanda-tanda kerasulan ini datang bertemu dengan Nabi SAW dengan bawa buah tamar. Bawa buah tamar. Kemudian Salman kata, saya beri sedekah. Sila ambil, saya beri sedekah. Nabi pun ambil buah tamar bagi korang. Dia tak makan. Nabi tak makan. Kemudian lepas berhari pula, dia bawa pula. Dia kata, ini saya hadiah. Barulah Nabi makan. Satu tanda, dia kata. Kerana Tok Guru dia beritahu antara tanda Nabi akhir zaman, dia tidak makan sedekah, dia makan hadiah. Hadiah dia ambil, sedekah dia bagi korang. Kalau sedekah. Itu satu tanda. Kemudian Salman ikut nak tengok tanda ada pada tubuh. Saja ikut tengah-tengah sahabat-sahabat yang ramai. Lalu Nabi bangkali Nabi dah tahu dah. Kerana Nabi ni walaupun dia pandang ke depan, dia nampak belakang. Ini antara istimewa Nabi kita Muhammad SAW. Jangan main-main. Orang duduk main ikut belakang dia, dia nampak. Dia nampak. Orang munafik berada sudah, tak percaya benda ni. Tuhan beri, buka hijab pada Nabi. Nampak. Nabi sengaja buat jatuh serabang dia. Lalu Salman melihat tanda-tanda yang ada pada tubuhnya. Dan Salman masuk Islam. Masuk Islam. Ini kisah-kisah. Banyak kisah-kisah yang lain. Yang padri-padri ini masuk Islam. Kerana melihat tanda yang ada pada batang tubuh Nabi SAW. Berita kelahiran Nabi akhir zaman diberitahu lebih awal kepada mereka oleh Nabi mereka. Semata-mata sebagai suatu perisytiharan daripada Allah tentang agamanya, iaitu Islam. Rasulnya SAW yang akhir, bentuk risalahnya dan sifat-sifat Rasul itu dan pengikutnya, agar tidak menjadi alasan bagi golongan ahli kitab, tak menjadi alasan kepada ahli kitab untuk tidak beriman kepadanya dengan mengada-ngadakan hujah-hujah yang tidak benar, terutamanya kalau dilihat berita itu dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan 70 orang yang dipilih di kalangan Bani Israel di saat mereka memohon taubat, dan Nabi Musa pula dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Malah Nabi itu Muhammad SAW disebut secara berterus terang di dalam Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, walaupun kitab Allah itu telah dipinda oleh mereka, tetapi sakit baki berhubung dengannya terdedah juga. Walaupun padri-padri Kristian menghapuskan banyak ayat-ayat dalam kitab Injil, tetapi masih ada sakit bakinya yang mereka tak boleh nak hapus, tak sedar nak hapuskan. Masih ada lagi. Di antara dia dedahkan oleh Syekh Mahdi Islamudi, seorang ulama daripada Mesir, menjawab surat Paul dalam tahun 60-an. Bila Paul menulis surat
kepada pemimpin-pemimpin agama supaya bekerjasama untuk keamanan dunia. Pemimpin agama Islam, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha diatur belaka. Banyak ulama-ulama Islam terima surat ni. Syekh Mahdi Islamudi, seorang ulama dari Mesir, dia jawab surat Pop dengan menyebut ayat-ayat dalam kitab Injil, empat kitab Injil. Sebenarnya kitab Injil asalnya satu saja. Bila Nabi Isa diangkat oleh Allah, orang Yahudi selewengkan kitab Injil sehingga sampai ratus kitab Injil. Setelah beratus dan ribu tahun, ratus kitab Injil. Setelah ratus tahun, ratus kitab Injil. Bila Raja Rom masuk agama Kristian, Raja Rom buat satu seminar, satu muktamar di laut, di seluar pulau di lautan Laut Mediterranean, dikumpul kitab-kitab Injil ini. Akhirnya 4 saja yang diiktiraf, yang lain tak diiktiraf. 4 yang diiktiraf ni ialah Injil yang sudah dipindah. Maka Syekh Mahdi Islamuli menyebut tiap-tiap ayat kepada Pop. Ayat-ayat yang menunjukkan kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyatakan kepada Pop, mu kena beritahu kepada pengikutmu. Kalau mu tak beritahu, mu pikulah dosa. Mu pikulah dosa. Ini terdedah dalam tahun 70-an. Bahkan dalam tahun 90-an yang baru, seorang pengembang agama Kristian daripada Kanada, perempuan, kerja dia kerja missionary Kristian, mengembangkan agama Kristian. Dia buat kajian. Dia baca terjemahan Quran, baca kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Yahudi, dia baca. Injil dia baca, terjemahan Quran dia baca. Akhirnya dia dapat penemuan, semua kitab-kitab lain tu manusia reka. Quran ni hak daripada Tuhan sungguh. Kerana banyak ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan kebesaran yang manusia tak boleh buat. Manusia tak boleh tahu. Menyebabkan pengembang Kristian ni memberitahu padri-padri dia. Lalu berlaku perdebatan antara dia dengan padri-padri. Kalah padri. Akhirnya dia buat keputusan masuk Islam. Dengan sebab itulah hari ini padri-padri Kristian ni takut nak berdebat. Nak berdebat dengan orang Islam, dia takut, duk main lari-lari. Akhirnya agama Kristian ni di negeri England, di Perancis, di Jerman, di negeri Eropah dak laku dah. Dia bawa ke Afrika, bawa ke negeri kita, Sabah, Sarawak, dia bawa 4 orang dak erti. Dibawa ke orang dak erti, kemudian bagi pitih, bagi benda orang-orang susah masuk Kristian dengan umpan, bukan dengan ajarannya benar. Allah Ta'ala dedahkan bagaimana benarnya Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Bakkah yang bermakna Makkah. Perkataan Bakkah yang bermakna Makkah yang disebut di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam.